Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita bersama Khalif Aiman. Okey. Hari ni aku nak share Shopee punya kelebihan kalau kita untuk tingkatkan jualan kita di Shopee, okey. Okey, hari ni aku nak share satu daripada 8 perkara ataupun benda yang kita boleh gunakan di Shopee untuk tingkatkan jualan. Di Shopee ada 8 tool ataupun kita boleh gunakan diorang punya kelebihan yang diberikan oleh pihak Shopee. Ada 8. Yang pertama iklan, kedua pilihan tertinggi, yang ketiga promo post, yang seterusnya tawaran bundle, promosi diskaun, ada tawaran tambahan dan juga voucher dan juga hadiah pengikut. Okey. So aku nak terangkan salah satu daripada 8 tu. Untuk bahagian yang pertama, okey. Korang kenal Shopee dah confirm terkenal benda ni kat Malaysia. So e-commerce antara satu perkara yang baru untuk zaman sekarang lah. So kalau korang nak menjual, boleh gunakan Shopee sebagai satu platform e-dagang korang yang pertama. Okey. E-dagang ni satu benda yang orang datang memang nak beli. So diorang datang terus beli, tak ada tulis panjang-panjang ke apa, tak payah. Just tulis secara ringkas dia punya detail dan post gambar ke apa benda yang korang jual, okey, ke Shopee. Benda asas untuk buka akaun Shopee dan kedai Shopee tu korang aku takkan ajar sebab benda tu basic. Korang boleh Google ataupun cari dekat YouTube. Benda tu simple dan mudah je. Korang buka set account biasa, lepas tu setting untuk buka shop. Lepas tu korang boleh masukkan gambar dan apa yang korang nak jual, korang jual, letak, dan benda tu akan ada dalam Shopee punya shop korang, okey. Benda tu aku takkan ajar korang sebab benda tu basic. Jadi benda tu korang boleh cari sendiri. Yang aku nak share hari ni adalah cara untuk kita tingkatkan jualan kita di Shopee menggunakan 8 cara yang Shopee bagi secara percuma untuk kita gunakan kelebihan tu. Okey. Korang confirm tahu pasal Shopee kan? Shopee, tengok. Ni adalah Shopee punya website. Aku buka secara gunakan desktop, itu laptop. Okey, ni korang boleh nampak dia punya terpegun kan kalau korang gunakan ni semua ni. Antara salah satu perkara yang Shopee bagi kelebihan untuk kita guna ni bersama. Nampak ni, masih free postage, 10% cashback. Semua ni adalah Shopee bagi. Okay, tapi kita boleh gunakan semaksimum yang mungkin untuk kita janakan jualan kita di Shopee. Okay, korang pun dah biasa gunakan benda ni. Kalau korang pernah membeli, korang biasa. Kalau korang pernah menjual, mungkin korang biasa. Bagi untuk tingkatkan jualan di Shopee, hari ni aku nak ajak korang cara-cara ni. Ada 8. Aku akan buat video ni secara part by part. Aku akan buat secara 5 bahagian video. Dan korang jangan lupa korang follow, subscribe video aku, channel aku. Korang subscribe and like, share untuk aku buat video yang seterusnya. Okay, aku ada 5 bahagian untuk tentang Shopee punya jualan ni untuk tingkatkan. So jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan like, share dan komen pandangan korang dan pendapat korang. Kalau ada benda yang korang nak tanya, korang boleh tanya dekat komen. Okay, apapun, kita terus ke cara yang pertama. Okay, bila korang dah, untuk orang yang baru, bila korang dah buat account Shopee, korang boleh pergi kat seller center di bahagian tepi ni. Korang klik dan dia akan bawa ke bahagian ini. Okey, bahagian ini. Ataupun dia akan suruh login, dan korang login dia akan keluar benda ni lah. Okey. Benda ni, dashboard orang kata. Okay. So bila korang nak bagi setting untuk buat iklan, okey, ataupun menggunakan kelebihan-kelebihan yang Shopee berikan, so korang boleh klik di sini, pusat pemasaran. So, okey, bila korang nak klik, dia akan keluar benda ni. Ada 8 perkara yang korang boleh gunakan kat sini. Okey, semua ni boleh guna percuma. Okey,
Melainkan ads ni korang keluar duit sikit lah. Tapi benda ni sangat berbala berbanding yang lain. Sebab keluar duit sikit, contohnya 7 sen, korang boleh dapat seorang customer kalau berpotensi tinggi. Okay. So okay, kita klik bahagian iklan ni dan akan keluar ke sini. Ini dia punya page lakaran untuk ads ataupun iklan. Iklan ni pula ada dua. Okay, ada dua dia punya kategori. Yang pertama, iklan kata kunci, dan kedua, iklan sasaran. Apa beza iklan kata kunci dan iklan sasaran? Iklan kunci ni, korang contohnya kata kunci korang set kan adalah novel ataupun phone, iPhone. So bila pelanggan cari, dia tulis iPhone, apa saja berkaitan dengan iPhone dah akan keluar. Sop berderet keluar berkaitan iPhone, ataupun novel cinta panjang-panjang, nama panjang pun dah akan keluar. Okay, itu iklan kata kunci dia punya. Secara ringkasnya, iklan kata kunci adalah bila korang tulis keyword dia iPhone, so dia akan keluar iPhone. Sampai iPhone yang paling tinggi, iPhone paling rendah, iPhone paling lama, paling baru, dan paling mahal, paling murah. So kat situ iklan akan keluar, dan pelanggan ataupun pengunjung yang ke website Shopee akan tengok. Okay, dia akan tengok iklan korang. Kalau lagi mahal, iklan korang lagi tinggi akan dia letak dekat posting Shopee. Okay. Untuk pengetahuan korang, iklan akan dibayar apabila customer klik pada iklan tu. Okay. Contoh dia akan nampak korang jual iPhone korang tu korang iklankan kan, iklan tu, dan dia nampak, dia klik, baru iklan tu dikira berbayar, baru dibayarkan. Tu macam mana cakap, akan dikira lah duit tu per klik. Setiap klik yang customer klik masuk ke dalam korang punya page iklan tu, baru bayaran ditolak. Okay. So sini korang bagi korang yang baru, mungkin korang tak ada kredit iklan, so korang boleh tambah macam ni kat sini macam biasa. Sebab aku ni dapat daripada Shopee secara percuma lebih kurang dalam 200. Sebab aku guna dah lama, jadi dia akan dapat free. Bagi pengguna baru, tak silap aku pada bulan 4 itu, Shopee bagi pengguna baru akan dapat 100, pengguna lama dapat 200, dan ada lagi satu kategori lagi dapat 400. Itu kira besar. Okay. Bila dapat free tu korang boleh guna. Tapi kalau yang baru, korang tak masuk lagi dalam program tu, dah habis ke tak sure lagi. Kalau baru lagi, korang boleh masuk, try lah. Bila korang tak ada kredit, korang boleh nak buat ad lah. So apa-apa dulu korang tambah ad ni macam biasa lah, pakai debit card ke, credit card ke, ataupun online banking ke, tak kisah. Top up dulu lah. Top up tak kisah berapa, 50 hingga ke 1000, sesuai aku, 1000 ke 10,000 macam tu. Bila korang dah top up, dia akan masuk ke sini. Okay. So kita pergi ke bahagian yang pertama, iklan kata kunci. Iklan kata kunci contoh macam ni. Aku set untuk jual pastel Korea ni. Bajet paling rendah untuk iklan kata kunci adalah RM20. So ini adalah bilangan tontonan orang yang tengok iklan ni lah. Inilah bilangan dia. So bilangan orang klik iklan tu ni, bahagian dua ni, so kalikan lah. Kalau contohnya 7 sen, kalau orang dua orang yang klik, maksudnya 14 sen. Okay. Inilah bilangan orang yang klik dan tengok. Kat sini bilangan order yang masuk. Kalau satu sini ada orang order, so kat sini satu. Okay. Kat sini korang boleh tengok, pantau korang punya bilangan tontonan, bilangan klik, bilangan order yang masuk. Okay. Ini jumlah yang dibelanjakan untuk iklan kata kunci. Okey, kita teruskan ke step seterusnya untuk buat iklan kata kunci. Sini. Okey. Contoh korang cari barang apa ni? Okey, aku try guna jual kamus. Okey. Korang boleh tengok macam ni, dia akan keluar next punya layout dia macam ni.
So korang boleh setting bajet korang sama ada nak ada had ataupun tiada had, ikut pada korang. Kalau tak ada had, dia akan terus berdasarkan bajet iklan korang baki dekat top up tu lah. So kalau tak nak hilang ataupun nak budgetkan dia secara sistematik, korang gunakan tetapkan bajet. Bajet pula tetap bajet dia dua, sama ada bajet harian ataupun bajet secara jumlah berapa lama bajet tu ada. Contohnya minimum 20. So selama RM20 tu berapa lama dia boleh panjang tu, berapa klik boleh dapat. Aku biasa guna jumlah bajet lah, senang. So masukkan 20. Okey, dan tarikh ni tak kisah, korang pilih sama ada nak tetapkan masa ataupun tidak. Kalau aku tetapkan masa, senang kita nak pantau. Okey, contohnya dari 5 hari bulan sampai dengan 12, aku pilih 12 tu PKP tamat. So saja guna tarikh tu. Mungkin sebab tarikh tu ramai orang masih kat rumah, kita boleh gunakan peluang ni. Orang masih kat rumah, kita boost iklan secara powerful lah, gunakan sebaik mungkin lah. Okey, seterusnya kita tambah kata kunci. Okey, ini bila klik tambah kata kunci tu akan dia keluarkan suggestion ataupun kata kunci yang dicadangkan oleh pihak Shopee. Okey, sini kata kunci dia, ini show quality dia, score quality dia. Ini jumlah carian dekat Shopee, berapa banyak orang search kamus dewan ataupun kamus dekat Shopee tu. So inilah jumlah dia. Kira banyak juga lah, ramai kan. So ini jenis padanan ni, maksudnya ada dua jenis. Padanan meluas maksudnya kamus dewan. Kamus dewan maksudnya padanan meluas ni. Kalau tulis padanan luas ni, korang pilih kamus dewan, dia akan keluar kamus dewan yang berkaitan lah. Kamus dewan tak kira apa-apa pun akan keluar. Tapi kalau padanan tepat ni, maksudnya kalau korang tulis kamus dewan, hanya kamus dewan bahasa saja yang keluar. Itu beza antara padanan meluas. Meluas ni maksudnya apa saja yang berkaitan dengan kamus dan dewan, dia akan keluar. So berkira besar dia punya carian dia. So kalau pilih padanan tepat ni, dia akan keluar yang tepat yang pelanggan tu cari lah. Contohnya kamus dewan, dia akan tunjuk kat korang punya iklan tu dekat orang yang tu cari korang punya iklan tu. Okey, ini pula rujukan bidaan, maksudnya yang Shopee syorkan kepada korang atau cadang kepada korang, iaitu 7 sen. Kadang-kadang dia akan tingkat, ada yang mahal. Kalau mahal 14, 15 tak kisahlah, dia akan syorkan yang tinggi. So korang boleh sini, harga bidaan ni korang boleh letak sendiri. Paling rendah kalau korang jenis bajet tak berapa masuk, korang boleh letak paling rendah lah. Paling rendah 7 sen. Untuk iklan sasaran 7 sen adalah paling rendah. So kat sini korang boleh delete kalau korang tak nak benda tu yang berkaitan. Okay, delete. So kalau korang nak tambah lagi kata kunci lain untuk nak meluaskan korang punya carian customer tu, korang boleh tambah. Contohnya korang nak tambah lah apa yang berkaitan dengan kamus dewan. Contohnya kamus dewan bahasa. Contoh kita search. Okey, dia akan keluar kamus dewan bahasa. Tu carian banyak ni, harga ni. Okey, bila tambah sini, dia akan masuk sini 7. Ni paling rendah. Ni cadangan saja. Okey, bila masuk sini, okey, kita cari lagi, tambah, tak kisah. Okey, search. Okey, dia akan keluar sini kamus dewan bahasa dan pustaka 175. Tambah. Okey, tambah lagi, cari apa berkaitan pustaka pun boleh tambah. Dewan bahasa pustaka pun boleh tambah. Kita tambah apa yang boleh berkaitan lah. Okey, kita cuba cari lagi apa yang berkaitan. Edisi keempat. Bahasa Melayu. Okey, kita cuba tambah. Okey, ini antara senarai yang dah kita pilih. Kita rendahkan. 7 sen. Ikut korang. Kalau korang
Nak rendah-rendah, kalau korang nak stay dengan harga yang dibagi, korang terpulang pada korang. Harga ni mempengaruhi iklan korang. So kalau paling rendah tujuan ni, mungkin paling rendah lah iklan tu ada. Contohnya paling last sekali orang tengok lah 47 sen paling rendah. So kalau lagi tinggi iklan tu, lagi tinggi posting tu akan berada. Contohnya bila korang search kat Shopee, dia akan keluar yang baris pertama. Yang pertama tu pun ada iklan. So mungkin iklan tu paling mahal lah, mungkin RM5 ke RM10 ke ataupun RM1 ke, tak tahu macam berapa harga dia. Tapi paling tinggi, lagi mahal, lagi tinggi iklan tu akan berada. Okay, so kita sahkan dan tambah kat sini. Okay, so kat sini harga korang boleh tengok harga, cek bidaan, cek punya jumlah ni, cek. Bila dah korang dah semak semua ni, korang boleh klik terbitkan. Okey, dia akan keluar berjaya diterbitkan. So cuba iklan sasaran untuk meningkatkan. Okey, iklan sasaran ni kita tapak sini, kita akan buat kemudian. Okey, so kita tunggu dulu loading. Okey, dah loading. So iklan tadi yang kita buat pun dah dinaikkan. Dah mula bergerak. Okey, dah sedang berlangsung. So dia tengah bergerak. So itulah cara untuk buat iklan kata kunci. Mudah je, tak ada apa yang susah, mudah. Just klik. Kalau silap klik pun boleh back balik. Dan korang boleh matikan kalau korang nak hentikan iklan tu. Okay, korang contohnya macam dah ada terjual dan dia dah habis, dia akan mati sendiri. Tapi kalau macam tengok tak apa-apa nak berjalan, korang boleh tekan berhenti ataupun berhenti seketika ataupun rehat lah, macam stop kejap. Kalau berhenti ni mungkin berhenti terus. Kalau berhenti seketika, korang boleh sambung balik, macam pause. Okay, kembali balik kepada iklan seterusnya. Okay, ni contohnya dia kosong lagi sebab masih baru lagi. So mungkin nak tengok pun tengok esok lah. Masih dia loading dalam, bergerak dalam 12 jam. Tengoklah macam mana. Okay, seterusnya kita pergi ke iklan sasaran. Okay, iklan sasaran ni, iklan sasaran ni dia murah. Paling murah adalah 3 sen. Postingnya hanya 3 tempat saja. Nanti aku tunjukkan. Okay, iklan sasaran ni jarang sikit orang tengok sebab dia macam bawah sekali tapi ada lah, boleh lah. Macam ni, ini je lah orang tengok. Ni kosong ni sebab aku dah tamatkan, dah tutup, dah habis jual. Okay, ini biarkan orang tengok, orang yang klik. Okay, iklan sasaran. So kita cuba buat iklan sasaran untuk aku tunjuk kat korang. Okay, kita pilih produk. Okay, baru-baru. Okay, kamus Dewan boleh juga, kita klik. Okay, akan keluar. So kita letak iklan paling rendah, iaitu 3 sen. So kalau di-showkan 12 sen, terpulang pada korang sama ada nak ikut yang di-showkan, dicadangkan oleh Shopee, ataupun kurang daripada tu, ataupun lebih daripada yang Shopee cadangkan. Terpulang pada korang. Lagi tinggi, lagi mahal, lagi tinggi iklan tu berada, lagi senang orang nampak, lagi senang orang beli. Kalau bajet korang besar, InsyaAllah tak ada masalah. Iklan ni membantu kita untuk jana lebih banyak jualan. Kalau bisnes tu tak ada marketing, kira matilah. Sebab bisnes, marketing tu umpama nadi kepada perniagaan. Okay, aku set bajet. Untuk iklan sasaran, bajet dia paling rendah adalah RM15. Okay, kita set masa, tarikh lebih kurang sama 5 sampai 12. Okay, semua setting. Jangan risau, dia bagi tahu saja, bukan amaran macam benda larang kan. Dia just memberitahu harga bidaan anda terlalu rendah dan mungkin menjelaskan pendedahan iklan. Maksudnya lagi rendah bajet tu memang tak, kurang pendedahan, maksud lagi kurang orang tengok. Okay, dah set ni, kita sahkan untuk next. Alright. So iklan korang untuk iklan sasaran lah hanya ada 3 tempat. Korang boleh setting untuk hidupkan ketiga-tiga ni, ataupun hidupkan salah satu, ataupun hidupkan 2 saja, atau hidupkan ke semua. Itu tu pulang pada korang. Okay, yang pertama, halaman butiran dan produk yang sama. Maksudnya korang boleh tengok gambar. Okay,
iklan korang akan keluar pada produk yang sama. Maksudnya kalau korang jual kamus dewan ataupun iPhone, dia akan keluar kat produk iklan yang sama bentuknya. Macam betul, vacuum dengan vacuum, iPhone dengan iPhone, dia akan keluar sama. Dia akan bandingkan kat situ. Korang boleh tengok. Untuk pelanggan pilih. Yang kedua, halaman utama temuan harian. So ni kalau buka dekat Google Shopee, korang masuk tu kan, temuan harian, itulah namanya temuan harian. Bila masuk terus nampak iklan tu, itu namanya temuan harian. Yang kedua, halaman butiran produk anda juga mungkin menyukai. Okey, ini korang biasa kalau korang beli, tengok barang kan, bawah sekali, bila klik gambar produk tu kan, lepas tu masuk belik sampai ke bawah kan ada. Anda mungkin ada suka produk yang sama, produk yang mungkin anda suka, dia suggest kan. Jadi benda ni akan suggestkan kepada customer, pelanggan atau pengunjung website tengok. Okey. Kadar premium, kadar bidaan ni korang boleh setting kosong ataupun tak kisah. Korang boleh baca dekat tanda soal ni ada sana. Kalau korang tak faham, korang boleh lalukan tertikus kat sini. Setting benda ni semua ni hanya kat laptop saja, okey. Kat phone korang tak boleh. Just basic. Phone tu just tanggal gambar, edit stock, edit harga, tu saja. Semua tool 8 ni, 8 tool promosi marketing ni hanya dekat laptop. So macam mouse ni, korang lalu kat tanda soal ni, korang boleh baca lah secara terperinci maklumat atau detail yang diberikan oleh Shopee. Tingkatkan harga bidaan, berapa banyak korang nak tingkatkan setiap kali klik. Okay, itu tu pulang kepada korang. Kalau aku kosong je, malas. Okay, lihat butiran. Ni harga bidaan terakhir. Maksudnya berapa harga yang korang letak untuk setiap kali orang klik iklan yang terpamer, dan dipamerkan iklan tu, korang customer klik kan, berapa yang di-charge kan. Macam aku di sini tulis 3 sen 3 sen setiap klik yang pengunjung klik. Okey, nampak ni. Okey, dah sah ni, disiarkan iklan ni. So iklan kita dia jadi sah, disiarkan. So inilah cara untuk jana iklan kata kunci dan juga iklan sasaran. Ada 2 cara saja. So korang boleh gunakan secara berhemah. Kalau korang jenis baru dapat free yang 200 ataupun 100 ataupun 400 ringgit yang percuma dapat daripada Shopee tu, korang gunakan secara berhemah untuk jana pendapatan sampingan korang tu dengan gunakan ads. Gunakan secara maksimum yang boleh. Contohnya yang ditawarkan ataupun yang disyorkan oleh pihak Shopee, tiap RM1 korang guna daripada ini, korang hasilkan RM9 pulangan. So kira 9 kali ganda daripada bajet yang korang belanjakan. Itu yang digalakkan oleh Shopee ataupun disyorkan oleh Shopee. So tu pula pada korang nak buat macam mana. Just pastikan posting korang cantik, gambar, harga, edit cantik, gambar cantik, harga, promosi, boleh iklankan. Gunakan 2 cara ni, okey. Dan sebelum iklan tu, korang buatlah edit gambar ataupun letak harga yang cantik-cantik, promosi yang harga promosi yang terbaik sebelum buat iklan, supaya iklan dinaikkan oleh Shopee tu dengan promosi yang korang bagi pada pengunjung atau pelanggan yang melihat iklan korang. So kat situ saja aku nak tunjuk untuk bahagian yang pertama, untuk iklan, bahagian part iklan. Okay, so jangan lupa untuk korang subscribe di channel aku, YouTube channel aku. Subscribe dan like dan share dan komen apa yang korang nak tahu lagi tentang Shopee. Aku cuba buat video dan beritahu korang. So korang boleh tengok next video aku akan datang. Aku akan share. Jangan lupa subscribe dan share, like dan komen untuk video akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan bye bye.